Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Jadi kita sambung perbincangan kita tentang ANOVA Sahala, tentang kaedah menganalisis data menggunakan ANOVA. Kita tunjukkan kaedah analisis menggunakan SPSS. Jadi saya akan beri contoh data kajian tentang perbandingan gaya hidup 3 kumpulan subjek ke atas kualiti tidur peringkat delta sleep yang dapat diperoleh. Delta sleep tu maksudnya kita dapat tidur dengan nyenyak lah. Okay? Dan ini adalah data yang diambil daripada contoh di internet. Ya. So data yang telah di-key in di dalam SPSS akan kelihatan seperti berikut. So pada skrin, pelajar akan dapat melihat jadual berikut dan kita tengokkan ada minimum of 3 kolom je. Yang kolom pertama biasanya diperuntukkan untuk key in jumlah subjek. Jadi biasanya jumlah subjek kita just letak, kita associatekan dengan nombor subjek tu. Jadi kalau di sini contohnya 3 kumpulan, setiap kumpulan ada 10 subjek. Jadi kita just key in 1 sampai 30. Dan kemudian satu kolom juga untuk dari segi kumpulan gaya hidup tadi. So kumpulan ini kod biasanya penyelidik akan menggunakan 1 untuk kumpulan 1, 2 untuk kumpulan 2, 3 untuk kumpulan 3. Okay. Dan satu lagi kolom pula kita akan letakkan data kajian kita. So dalam kes ini data tu ialah apa yang diukur dan yang diukur ialah pembuli buah bersandar dan dalam kes ini ialah indeks delta sleep tadi. Okay, jadi pelajar pastikan familiar dengan paparan skrin begini. Okey, bila dah key in dan bila kita langkah seterusnya pada menu dia, okey. Kita pilih apa ni analyze. Klik analyze dan seterusnya akan keluar sub menu. Kita pilih compare means. Okey. Dan apabila sudah klik compare means, akan dapat beberapa option di situ dan kita klik one way ANOVA. Dan jadual seterusnya yang akan diperoleh rupanya seperti berikut. Okey, dan di situ kita boleh klik OK. Bila kita klik OK, paparannya akan kelihatan seperti berikut. Ada beberapa option one way ANOVA akan muncul. Okey, di sini untuk memudahkan proses analisis, kita boleh check in descriptive statistics. Okey. Dalam kes-kes tertentu, kita boleh juga klik homogeneity of variance test. Ini untuk menguji andaian yang ketiga tadi ya. Tetapi dalam contoh data ini, penyelidik tersebut tidak check in this box. Okey. Jadi seterusnya kita tekan continue. Di bawah yang missing values dah di highlight exclude cases itu biasanya dia default dan kita tidak perlu tukar apa-apa di situ. Skrin yang seterusnya kita akan dapat juga one way ANOVA untuk post hoc multiple comparison. Okey, jadi di sini ada banyak daripada LSD, Bonferroni, Sidek, Sheffer, Tukey, semua itu merupakan kaedah post hoc. Okey, analisis post hoc. Jadi yang mana kita nak gunakan itu tertakluk kepada kajian kita, tujuan kajian kita, bagaimana kita nak manipulate data kita. Tetapi dalam kebanyakan kajian-kajian sains sosial yang menggunakan human subjects, pilihan yang biasa ialah Tukey. Yang membezakan setiap satu ni adalah dari segi berapa stringent yang penyelidik itu hendak pada data dia. Kalau kita nak sangat stringent, biasanya kita akan pilih yang stringent. Jadi Tukey ni ialah salah satu daripada ujian yang boleh dianggap agak liberal lah. Okey, jadi maksud liberal di sini bila ada sedikit perbezaan dan dia akan rekodkan sebagai significance. Okey. Sebab kita kajian sosial, kita tak perlu terlalu stringent di dalam menentukan significance di antara perbandingan kumpulan ini. Seterusnya kita pastikan significance level 0.05, ini lazim dalam bidang kita. Dan seterusnya klik continue. Okey, sebenarnya selepas itu your analysis is done.
keputusannya akan diperoleh seperti berikut. Sebab tadi kita dah check in box descriptive statistics, so SPSS akan memberikan output statistik deskriptif, tetapi untuk perbincangan kita tumpuan sepatutnya kepada jadual di bawah ini. This is keputusan ANOVA tadi. So, perhatikan keistimewaan ataupun keunikan output analisis ANOVA sehala ni ialah dia ada jadual yang khusus. Jadual yang khusus, jadual yang characterize output analisis ANOVA. Jadi di sini kita dapati pada kolom yang paling hujung kiri, kita dapati serakan-serakan tadi. Jadi yang pertama yang biasanya diletak di baris paling atas ialah serakan antara kumpulan ataupun between groups yang juga dikenali sebagai SS between. Dan seterusnya ialah serakan dalam kumpulan ataupun within group dan dilabelkan sebagai SS within. Dan SS between campur SS within kita akan dapat total. Okey, itu SS total. Okey, di mana SS total sama juga dengan SS between campur SS within. So ada beberapa lagi ciri-ciri jadual ANOVA yang perlu pelajar kuasa E, ciri ni. Okey, selepas ruang sirakan tadi. Okey. Dan kita ada ruang untuk sum of squares ataupun SS tadi. Okey. Nilai ini boleh sebenarnya dikira secara manual, iaitu apa yang akan kita cuba belajar selepas ini. Dan seterusnya kita ada ruang untuk degrees of freedom. Okey, kalau t-test dulu degrees of freedom hanya satu saja, tetapi untuk ANOVA degrees of freedom ada dua, untuk serakan antara kumpulan dan juga serakan dalam kumpulan tadi. Dan seterusnya kita ada mean square. Okey. Dan akhir sekali ialah yang ruang untuk dapatan F tadi, ataupun di F, nilai F. Dan yang akhir sekali ialah apa yang kita perlu rujuk untuk mengetahui sama ada perbezaan yang wujud di antara kumpulan-kumpulan tersebut signifikan atau tidak. Okey. Jadi dalam kes ini, dalam kes data contoh yang kita gunakan, perbezaan di antara ketiga-tiga gaya hidup terhadap kualiti delta sleep itu ialah signifikan. 0.000, mungkin 0.00001, but as long as nilai ini lebih kecil daripada 0.05, dia sudah memadai untuk membolehkan kita membuat keputusan yang mengatakan perbezaan yang wujud adalah signifikan. Baik, dalam analisis ANOVA, apabila kita mendapati terdapat perbezaan signifikan, terdapat analisis lanjutan yang perlu dilakukan. Analisis lanjutan ini dikenali sebagai ujian post hoc, sebagaimana dalam slide ataupun bahan kuliah yang bahagian pertama dulu. Jadi di sini kita ada juga SPSS akan memberikan output jadual post hoc test mengikut kaedah Tukey yang di check in tadi. Dan bagaimana untuk menganalisis ini? Baik, kita lihat. Sama juga kita rujuk kepada ruang SIG tadi. Okey, abaikan yang lain-lain. Standard error, mean difference tu tak perlu, untuk perbincangan kali ini tak perlu ditumpukan. Okey, kita tengok kepada SIG. So, cari nilai-nilai SIG yang kurang daripada 0.05. Jadi di sini kita dapati perbandingan-perbandingan di antara 1 dengan 2, 1 dan 3, juga 2 dan 1. Okey, 3 dan 1. Okey, ini perbandingan-perbandingan, kita lihat nilai signifikan dia 0.000. Jadi ini ialah perbandingan-perbandingan antara kumpulan yang membolehkan dapatan signifikan tadi. So kita dapati gaya hidup 2 dan 3 perbandingan dia nilai signifikan dia 0.113. So itu satu-satunya perbandingan yang tidak mendatangkan perbezaan signifikan menerusi analisis post hoc tadi. Baik, jadi daripada dapatan from jadual SPSS tadi, kita seharusnya dapat lihat bahawa penguasaan ciri-ciri jadual ANOVA itu merupakan teras kepada penguasaan pemahaman
analisis ANOVA ini. Jadi di sini pada skrin kita dapat lihat the fundamentals of untuk pembinaan sesuatu jadual ANOVA sahala. So lepas ini kita akan cuba melakukan ini secara manual. Jadi pelajar cuba digest maklumat-maklumat yang ada di sini, okey, di basic ataupun fundamental kepada jadual tersebut. Kita lihat ada 4 kolom. Kolom yang pertama is a source of variation, ataupun serakan ini ialah untuk serakan dalam kumpulan, serakan antara kumpulan seperti yang pernah disebutkan sebelum ini. Kemudian ada ruang untuk degrees of freedom. Okay, kita akan lihat satu persatu tu nanti. Kemudian mean of square, okay, dan juga F ratio ataupun nisbah F tadi. Ini dia punya asas. Nanti kita akan tahulah dari segi signifikan atau tidak. Okay, but that is the output of the analysis lah. Bukan the kata orang tu bukan the fundamental of the jadual. Jadi setiap satu kod dan maksud tu nanti boleh pelajar boleh study secara lebih terperinci lah. K tu apa, N tu apa, okay, X bar tu apa. Okey, kita akan lihat satu persatu. Tapi daripada jadual ini, tumpuan kita yang utama ialah variance tadi. Jadi yang pertama ialah SS between. Ya, kita lihat di situ rumus untuk mencari SS between dicatatkan di situ, dan kemudian rumus untuk mencari SS within. Okay, dan seterusnya SS total. Okey, seterusnya kita lihat pada ruang berikutnya ialah degrees of freedom. Okey, jadi di sini kita lihat degrees of freedom untuk ANOVA ada perkiraannya tersendiri. Jadi untuk darjah kebebasan atau degrees of freedom between group, okey, rumus je ialah K tolak 1, di mana K ialah jenis kumpulan ditolak 1. So kalau kita dalam kajian itu ada 3 kumpulan, degrees of freedom dia ialah 3 tolak 1, 2. Kalau ada 4 kumpulan, dan degrees of freedom dia ada 3. Okay, dan kita lihat pula within group juga ada formula dia sendiri, iaitu N tolak K. Jadi kalau data contoh pada SPSS tadi, kita ada 30 subjek, 10 subjek per group kan. Jadi di situ N ialah 30 dan K pula ialah 3 kumpulan. Jadi 30 tolak 3 kumpulan, kita akan dapat 20. Di situ N ialah, degrees of freedom untuk within group ialah 27. Dan total pula ialah N tolak 1. Jadi degrees of freedom untuk total ialah 30 tolak 1, jadi 29. Okay, that is bagaimana kita tentukan degrees of freedom untuk jadual ANOVA. Okay, yang penting di sini pelajar cuba observe untuk degrees of freedom dia berkait rapat dengan denominator. Okey, berkait rapat dengan denominator untuk pengiraan mean square tadi ya. Okey. Sama juga kalau untuk within group, denominator dia merupakan degrees of freedom untuk within group. Okey, mean of square penting kerana untuk mengira F ratio, okey, kita akan perlu membahagikan mean square between dan juga dibahagi, mean square between dibahagi dengan mean square within. Jadi sebelum kita proceed dengan computation dia ataupun aplikasi pembinaan jadual ANOVA tadi, okey, kita go step by step dari segi proses analisis. So langkah-langkah pengujian hipotesis sama macam t-test. Okey, variation hanya sedikit saja. Jadi langkah pertama always nyatakan hipotesis, dan di sini hipotesis sentiasa kita nyatakan dalam bentuk null kerana ANOVA hanya mampu sama ada menolak ataupun menerima hipotesis null. Jadi typically kita akan menyatakan hipotesis itu dalam bentuk null. Okey, kerana keputusan nanti sama ada kita dapat tolak hipotesis ini
ataupun kita terima hipotesis ini. Bila boleh tolak hipotesis, maknanya ada perbezaan signifikan. Okay, so langkah seterusnya pula ialah tentukan tahap signifikan alfa. Sebagaimana yang kita bincangkan sebelum ini, alfa untuk sains sosial selalu ditetapkan pada poin 0.5. Langkah seterusnya ialah menganalisis data tersebut. Okey, kita akan gunakan satu data contoh nanti bagi tujuan tersebut. Okey, dan seterusnya kita kira nilai F dan bandingkan dengan nilai F critical. Ini untuk analisis secara manual. Okey. So sama juga proses dia macam t-test. Kita dulu kalau t-test dulu kita ambil nilai t dikira banding dengan t critical. So untuk ANOVA kita kira nilai F dan kita bandingkan dengan nilai F critical. Okey, dan seterusnya kita boleh sudah dapat output analisis ataupun dah selesai perkiraan, kita sudah boleh buat keputusan tentang hipotesis null sama ada untuk terima atau untuk menolak. Kalau kita tolak hipotesis null bermaksud ada perbezaan signifikan, jangan lupa untuk ANOVA maknanya kita ada lagi langkah lanjutan iaitu dengan melaksanakan ujian post hoc. Baik, ini kita lihat contoh data kajian perbandingan fakulti dengan jumlah laporan pada sistem e-aduan oleh siswa Zah UKM. Okey, ini data dongengan, fictitious data. Okey, kita gambarkan mungkin setiap 4 bulan kita collect jumlah aduan. So data tersebut menggambarkan jumlah aduan dalam setahun yang dibagi kepada 3. So kita ambil contoh Fakulti Pendidikan, jumlah laporan dia untuk first 4 month 643, second 4 month 655 dan di hujung tahun 702. Okey, untuk perubatan sedemikian, untuk sains juga sebagaimana yang tertera. Jadi langkah pertama is always menentukan mean setiap kumpulan. Okey, mean ini ditentukan ataupun denote secara X bar. Kita korespon dengan rumus-rumus yang ada dalam jadual tadi. So, dalam kes ini, min pendidikan ialah 666.67, min perubatan ialah 473.67 dan min sains pula ialah 447.33. Okey, yang S itu less sign PIY. Tapi nanti apabila kita conduct perkiraan secara manual, okey, pelajar akan dapati bahawa nilai standard deviation ni kita boleh untuk tidak perlu bagi analysis of variance secara manual. Okey, kalau kita lihat, kita ingat balik jadual tadi, yang paling kritikal ialah nilai F. Kan? Sebab F itu akan menentukan sama ada perbezaan itu signifikan atau tidak. So cara mengira nilai F di sini ialah okey, dengan kita buat step by step. Jadi kita untuk dapatkan F berpandukan kepada jadual, kita perlu penuhkan ruang-ruang di sebelah kiri jadual tersebut kan. So ruang pertama ingat tak? Kita ada tiga komponen kan. Satu ialah serakan antara kumpulan ataupun SS between. Okey, dan kita ada SS within dan juga SS total. Okey, untuk perkiraan manual, strategi saya ialah mengira SS total dahulu. Okey, ada sebabnya nanti in between di analisis nanti pelajar akan dapati mengapa it is more strategic untuk mengira SS total dulu. Okay, jadi daripada rumusan tersebut dan daripada data contoh, perkiraan SST adalah seperti berikut. Okey, setiap observation, setiap data tadi daripada ketiga-tiga fakulti kita jumlahkan dan kita bagi dengan 9 untuk mendapatkan grand mean tadi. Jadi di sini mean keseluruhan dia ialah 529.22. Jadi perkiraan SST adalah seperti berikut. Okey, jadi maksudnya setiap data ataupun setiap pemerhatian daripada ketiga-tiga kumpulan tadi akan ditolak dengan grand mean dan diganda duakan. Okey, cuba telitikan proses tersebut.
Okey, 643 tolak 529.22 ganda 2 campur dengan 655 which is the second pemerhatian daripada Fakulti Pendidikan tadi. Tolak grand mean ganda 2 dan seterusnya sampailah ke data yang terakhir. Okey. Dan jumlah perkiraan tadi kita akan dapat 96,303.55. Faham bagaimana kita boleh dapat ni? Okey, kalau agak kurang jelas, tengok balik step by step. Okey, pertama dapatkan grand mean. Sorry, kita patah balik. Just to refresh, nak kira nilai F, strategi yang saya perkenalkan, kita kira SST dulu. Okey, SS total. Untuk kira SS total, kita kira grand mean dahulu ataupun mean keseluruhan untuk ketiga-tiga kumpulan. So, untuk mendapatkan mean ini ke 99 data tadi, kita jumlahkan dan dibahagi dengan 9. So, kita dapat 529.22. Okay, jadi perkiraan SS total tadi ialah setiap unit data tadi ataupun setiap pemerhatian data tadi kita tolak dengan grand mean tadi dan diganda keduakan setiap satu sebagaimana yang tertera dan kita akan dapat nilai yang ditunjukkan itu. Jadi di sini kita dah dapat satu nilai iaitu SS total 96,303.55. Jadi step by step, langkah pertama kita ialah memasukkan nilai SS total tadi tu ke dalam jadual. Okey, dah lengkap yang tu. Apakah langkah seterusnya? Okey, strategi saya ialah untuk dapatkan nilai SS between. Okey, bagaimana hendak mengira SS between ialah berpandukan kepada rumus yang ditunjukkan di situ. Okey, perkiraan dia akan rupa begini. So, kita lihat di situ, kita dapati 3 darab 666.67 tolak 529.22 dan diganda 2. Okey, bagaimana pelajar nak tahu dapat figure-figures tu? Okey, 3 tu ialah jumlah pemerhatian. Okey, kumpulan. Jumlah pemerhatian di sini ialah jumlah kumpulan. Jadi di situ kita dapati ada 3 pemerhatian kan. Okey, jumlah pemerhatian per kumpulan ya, maksudnya tu. Okey, dan kemudian yang 473 tu ialah min kumpulan. Untuk yang pertama tadi, min kumpulan untuk Fakulti Pendidikan ialah 666.67. Okey, kalau agak keliru di sini, boleh patah balik kepada jadual yang terdahulu tadi ya. Dan manakala yang 529.22 tadi ialah grand mean yang dikira tadi apabila kita hendak mengira SS total. Jadi di sini perkiraan tersebut akan memberikan kita nilai 86,049.55. Okey. Jadi langkah seterusnya ialah kita masukkan nilai SS between tadi ke dalam jadual. Okey, jadi sekarang jadual untuk ruang source of variation tadi sudah hampir lengkap. Hanya perlu mengira SS within saja. Okey, kalau kita lihat rumus SS within tu ialah sebagaimana yang tertera dan perkiraannya adalah seperti berikut. Tetapi strategi saya mengira SS total dahulu tadi ialah untuk memudahkan proses ini. Jadi sebenarnya kita boleh dapatkan nilai SS within tanpa menggunakan rumus tersebut tetapi dengan menggunakan nilai-nilai SS total dengan SS between tadi. Sebab SS total ialah sama juga dengan SS between campur SS within. Jadi SS within di sini akan sama juga dengan SS total tolak SS between. Dan di situ kita dapati 96,000. Okey, tolak 86,000 tadi kita akan dapat 10,254 dan telah pun dimasukkan ke dalam jadual. Jadi di sini untuk kolom source of variation jadual ini telah lengkap. Jadi langkah seterusnya dengan perkiraan SS sudah lengkap, kita dah boleh melengkapkan jadual ini sebenarnya. Okey.
Jadi degrees of freedom, perkiraan dia tak seharusnya menjadi satu masalah. Jadi di situ kita dapati ada 3 kumpulan di situ. So 3 kumpulan ialah 3 tolak 1, kita dapat 2. Untuk access between tadi, N tadi ialah jumlah pemerhatian. So di sini kita dapati setiap kumpulan ada 3 pemerhatian. So 3 kumpulan tadi kita ada 9 pemerhatian. Jadi 9 pemerhatian tolak 3 kumpulan, maka degrees of freedom untuk serakan di dalam kumpulan ataupun access within tadi ialah 6. Okey, jadi di sini untuk access total, perkiraan itu boleh diabaikan sebenarnya sebab kita punya main concern ialah untuk mendapatkan nilai F ratio tadi. Jadi di sini mean square kita sudah boleh kira sebab kita dah ada source of variation, SS between tadi, dan kita juga sudah ada degrees of freedom. Jadi perkiraan untuk mean square between tadi ialah SS between dibahagi dengan degrees of freedom. Sama juga prosesnya untuk perkiraan MS within. Okey, kita dapati SS within dibahagi dengan degrees of freedom within. Okey. Dan nilai-nilai tersebut. Okey. Jadi bila kita dah dapat nilai mean square, kita sudah boleh mengira F ratio secara manual, iaitu MS between dibahagi dengan MS within. So, kita dapati 43,024.78 dibahagi dengan 1709. Okey, jadi kita dapati nilai F untuk analisis ini ialah 25.17. Jadi di sini kita sudah boleh buat keputusan dari segi penolakan ataupun penerimaan hipotesis null tadi. Jadi langkah seterusnya tadi tu ialah F kira. Jadi F kira kita ialah 25 point something tadi, dan kemudian untuk F kita, langkah seterusnya ialah kita dapatkan nilai F critical. Jadi untuk dapatkan nilai F critical daripada taburan F, rujuk darjah kebebasan dan tahap signifikan pada jadual F. Okey. Dalam buku CIFAR tu ada semua jadual. So kita buka jadual F. So F critical tadi 26 tu ialah degrees of freedom between dan within. Kita dapati nilai dia ialah 5.14. Okey, kalau kita nak patah balik slow-slow, kenapa kita rujuk 26 tadi? Sebab 26 tu ialah menggambarkan degrees of freedom between dengan degrees of freedom within tadi, ya. Okey. Dan kemudian pada jadual yang dirujuk, pastikan kita lihat kolom ataupun table pada significance 7.05. So seterusnya kita matchkan degrees of freedom 2 dengan 6 tadi, begitu, dan kita dapat 5.14. So that is the F critical. Kita sudah boleh buat keputusan. Jadi daripada pengiraan kita, F kira kita tadi ialah 25.17. Okey, jadi oleh kerana nilai F kira melebihi nilai F critical, maka kita sudah boleh tolak HO tadi. Okey. So dapatan analisis ANOVA boleh dilaporkan seperti berikut. F itu F statistics, 2, 6. 2 tu degrees of freedom between, 6 degrees of freedom within adalah bersamaan dengan 25.17, iaitu F kira. Dan oleh kerana F kira lebih besar daripada F critical, kita mengandaikan bahawa nilai P ialah kurang daripada 0.05, maka perbezaan di antara ketiga-tiga fakulti dari segi jumlah E aduan setahun adalah signifikan. Jadi bagaimana kita hendak menginterpretasi dapatan sedemikian? Okey, jadi kita boleh kata oleh kerana HO ditolak, kita boleh 95% yakin bahawa terdapat perbezaan signifikan dalam jumlah laporan E aduan berdasarkan ketiga-tiga fakulti tersebut. Jadi adakah laporan kita sudah selesai?
Okey, oleh kerana hanya satu min saja yang perlu berbeza untuk membolehkan HO ditolak, okey, maka kita perlu lakukan ujian post hoc untuk menentukan min kumpulan yang menghasilkan perbezaan signifikan tersebut. Okey, jadi maknanya kita belum selesai, laporan kita belum boleh selesai kerana dapatan kita signifikan. Okey, kalau ditakdirkan ada dataset yang menghasilkan dapatan yang tidak signifikan, dan kita dah boleh tamat di sini dan tidak perlu melakukan ujian post hoc. Post hoc hanya dilaksanakan bila signifikan sahaja.